Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel aku, Faris Musa. Okey, untuk target kita pada minggu depan iaitu bermula esok, pair yang aku target adalah GBP AUD untuk buy, GBP CAD buy, GBP CHF buy, NZD CAD buy, NZD CHF buy, NZD USD buy, AUD USD buy, GBP USD buy, Euro USD buy, USD CHF sell, AUD NZD sell, USD GPY sell. Okey, bagaimana aku tahu benda tu ataupun aku target benda tu untuk buy dan sell? Okey, aku akan jelaskan sekejap lagi dan aku harap korang boleh klik butang subscribe aku ni untuk aku lebih bersemangat, untuk aku lebih bermotivasi untuk membuat video-video tentang forex, dan aku harap korang boleh support aku. Okey, pertama sekali, bagaimana aku nak tahu aku boleh buy ataupun aku boleh sell? Okey, untuk GA ni aku target untuk buy. Kita buka dulu. Okey, sekarang kita tengok candlestick pada minggu lepas, iaitu candlestick yang terbaru ni. Ini adalah candlesticknya. Ini candlestick yang terbaru ni adalah candlestick minggu lepas. Okey, bila candlestick pada minggu lepas keluar satu candlestick bullish dan dia membuat engulfing. Bagaimana nak tahu engulfing? Ialah ia melebihi paras sini. Sekejap. Dia melebihi paras ini. Ia maksud dia merangkumi ataupun menelan candlestick yang sebelumnya. Okey, di sini kalau kita tengok dia dah melebihi daripada candlestick lain, dan kita boleh anggap dia membuat satu direction pada weekly minggu lepas, dan target kita untuk esok hari ataupun minggu depan hanya untuk buy sahaja. Okey, tetapi kita perlu tengok pula di daily. Kita tengok di daily juga candlestick pada hari Jumaat, iaitu candlestick yang dah close pada hari Jumaat itu. Kita tengok juga dia telah membuat satu bullish, dan kita target esok iaitu hari Isnin untuk buy. Tetapi jika esok iaitu hari Isnin dia telah membuat satu candlestick ataupun dia akan close candlestick esok, contohnya dia close sell iaitu bearish, maka untuk hari Selasa kita boleh juga target buy, tetapi perlu berhati-hati. Jika masih keluar lagi candlestick esok iaitu dia close untuk esok hari bullish, maka untuk kita target buy adalah sangat-sangat cerah. Okey, apa yang ada line kuning-kuning ni, iaitu horizontal line, ada 3 aku letak ni. Okey, untuk aku tunjuk horizontal line ni, aku ambil trend line dahulu. Aku guna sequence ambil trend line dahulu. Okey, sekarang dia 330 iaitu 330 pips. Jadi aku telah letak satu di 330 pips dan satu di 233, lebih kurang 233, tak silap tadi aku letak, dan satu lagi 144, iaitu tempat yang biasa candlestick ataupun kita letak ni untuk tempat biasa ya, dia yang membuat setup. Maksudnya kalau kita buka di monthly, kita tengok dia dah bulan ni, iaitu candlestick yang terbaru ni, yang bulan ni iaitu bulan 7, dia telah membuat penurunan sehingga ke maksimum, iaitu maksimum tadi 244, dan 330 ni dia dah melebihi tahap maksimum. Jadinya kita perlu target candlestick ni ataupun bulan ni, mungkin dia akan close dengan buy. Okey, bagaimana nak cari ataupun nak tahu
tempat dia reverse ni. Okey, untuk tu aku share di sini. Contoh aku tarik 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 2 5, dan korang boleh campur-campur sehingga beribu-ribu nombor. Okey, contoh tadi pair ni ataupun nombor yang aku kira tadi adalah 330. Sekejap, 330, jadi reverse dia adalah iaitu minimum dia 144. Dia kalau 330 kita dapat ataupun di sekuan yang aku kira tadi dia 377 di nombor yang kita kalau korang kira tadi dari 1 tambah 1 2 sehinggalah beribu nombor, korang tambah saja. Dia di situ korang akan nampak 377. Tetapi nombor yang sebelum 377 tadi kita dapat 330. Dan kalau korang tengok nombor sebelumnya adalah 233 dan 144. Sekejap, aku buat balik. 144 233 377. Okey, tadi kita ukur tadi trendline tadi dapat 330, bermaksudnya dia area sini. Jadi 330 di sini, area sini. Jadi maksudnya kita ambil nombor ni sebagai nombor maksimum dia akan reverse, ataupun ni nombor minimum, ataupun dia boleh reverse sehingga 330 ataupun equal bersamaan dengan 330. Okey, sebab itulah aku telah letak horizontal line ni, aku tanda supaya lebih nampak. Okey, kita tengok tu adalah untuk kita target. Tetapi untuk kita buy, kita perlu buka di pair seperti H4, H1, M30 dan M15 pun boleh. Kalau korang tengok di H4, contoh di H4 ni, kita tengok dia membuat setup di area sini. Dia membuat satu direction, iaitu setup untuk buy. Bagaimana aku bagi tahu untuk buy? Okey, kalau korang perhatikan di sini, di area sini, iaitu candlestick pada minggu lepas, di sini dia telah membuat candlestick yang hampir seperti tak ada arah tujuan di sini. Di sini dahulu. Okey, yang hijau merah ni dia macam kecil saja, dia tengah membuat macam price tak ada arah tujuan. Okey, selepas itu dia keluar satu candlestick yang melebihi, iaitu orang panggil engulfing, melebihi candlestick yang kecil-kecil tadi. Dan sekiranya candlestick di H4 ni dia close, dia tunggu sehingga candlestick yang membuat direction ni close dahulu, barulah kita boleh entry buy. Okey, kalau korang tengok di sini dia dah entry buy dan dia telah membuat uptrend. Tak silap aku lebih kurang, aku ada masuk pair ni lebih kurang 50 pips tak silap. Kalau korang masuk di area sini, kalau korang tarik naik sehingga ni, dah hampir 100 pips dia naik. Tetapi aku telah close lebih kurang 40 pips sahaja. Di area-area sini aku close minggu lepas. Tetapi kalau contoh korang tengok lagi, ni keluar lagi satu setup baru. Ni adalah setup untuk buy. Kenapa kita target buy? Sebab minggu ni kita hanya target buy, iaitu kalau kita tengok di daily, kita hanya target untuk buy sahaja. Kalau ada setup sell keluar, jangan abaikan saja. Okey, bagaimana nak tahu ni setup buy? Kalau tengok hijau, iaitu candle bullish, bearish dan membuat satu lagi bullish, dan korang boleh entry
di sini, di candlestick ni. Selepas candlestick yang ni, candlestick yang terakhir itu candlestick ni close, baru korang boleh entry, dan korang boleh mendapat mungkin 40 pips juga lebih kurang. Okey, contoh di sini pula esok, iaitu price yang akan buka pada esok hari. Korang kalau contoh sini dia akan keluar satu, dia akan close candlestick ni, dia akan close. Okey, selepas itu kalau korang tengok esok, dia akan membuat satu lagi, contoh membuat lagi bullish, candlestick bullish di sini, dan dia close saja. Korang boleh entry di sini ataupun tunggu sehingga dia retrace, ataupun korang terus entry pun boleh. Kemungkinan dia akan terus naik. Okey, itu di H4. Di H1 juga sama. Kalau tengok dia membuat setup di area-area garisan kuning ni saja, iaitu biasa di area garisan kuning ni adalah dia membuat support dan ataupun resistance target kita untuk sell saja. Okey, selepas tu korang boleh tengok juga di H1 juga sama juga. Korang tengok di sini dia membuat candlestick ni, itu hijau merah hijau, iaitu biasa kalau aku panggil, iaitu dia membuat satu spade, iaitu dia telah mengepit candlestick bearish, dan telah iaitu candlestick tu ataupun ia akan membuat uptrend kalau kita mengikut teori apa yang kita tahu ataupun teori forex. Okey, selepas itu kita tengok lagi di M30 pun sama juga teori dia. Dia membuat setup di area garisan kuning ni. Tak sampai di garisan kuning pun dia akan membuat di area sini, di area sini, ataupun di area sini pun dah dikira okey. Okey, biasa di M15 pun boleh juga, tapi biasa di candlestick yang kecil biasa kita kurang sedikit untuk yakin, sebab biasa dia pair dia ataupun candlestick dia sedikit menipu, tapi kita boleh cuba. Okey, ni untuk bagaimana untuk buy. Aku cari lagi bagaimana kita nak sell. Okey, sekejap. Okey, ni target aku ni, aku cari USD JPY. Okey, target aku di USD JPY ni adalah untuk sell. Kita buka pula di weekly. Kita tengok candlestick minggu lepas. Kita tengok dia telah close, iaitu bearish. Okey, maksudnya untuk minggu depan kita akan target sell sahaja. Okey, selepas tu kita tengok di daily juga. Esok bermaksud kita akan target untuk sell sahaja esok. Sekiranya esok dia akan close dengan buy, kalau dia close buy, kita boleh juga target sell, tetapi perlu berhati-hati, takut dia dah berubah arah. Tapi jika dia close dengan sell lagi, iaitu bearish lagi, kita boleh target lagi pair USD JPY ni untuk sell. Okey, selepas tu kita perlu kira dulu berapa pips yang dia naik tadi. Kita kira dahulu. Sekarang kalau korang perhatikan di sebelah kiri ni, iaitu dia sebelah kiri atas ni 1137, bermaksud 113 pips, 113 pips. Okey, selepas 113 pips yang kita kira tadi, di sini aku dah kira tadi, dia ada 55. Sekejap, korang perlu kira 55 89 144. Okey, ni nombor yang aku dah kira. Korang perlu kira start daripada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, sehinggalah angka beribu pun tak kisah. Okey, tadi kita dapat 113, bermaksud dia di area sini 113.
Okey, bermaksud maksimum dia reverse di area 89, minimum dia reverse di area 55, ataupun dia boleh sama juga dengan 113 ni. Okey, kalau korang faham. Dan di sini aku kira tadi dia biasa kita tarik daripada atas ni. Ini 100 lebih kurang 113. Di sini 88 dan di sini 55 tadi ya. Lebih kurang 55, sini sepatutnya 89. Okey. Selepas kita dah tanda, kita buka pula di H4, H1 ataupun di H1 HM30 pun okey juga. Kita cari setup lagi. Okey, seperti ni. Kalau korang perhatikan setup di sini, macam aku bagi tahu yang macam buy tadi. Kalau korang tengok di sini dia buat candlestick yang kecil seperti tiada arah untuk dia tuju, dan telah membuat satu direction di sini. Dan selepas dia candlestick yang aku bulat ni close, korang boleh terus sell, tetapi sedikit floating dahulu, dia retrace dahulu, baru dia membuat penerjunan. Okey, kalau korang nak tunggu dia retrace dulu pun boleh, tetapi biasa aku risau takut dia terus terjun sahaja, jadi kita sedikit kerugian di situ. Okey, bagaimana kita nak tahu kita nak buy ataupun macam mana setup dia? Okey, aku jelaskan. Okey, kalau setup untuk buy, contoh ni ni candlestick aku akan buat ni, candlestick buy. Ni yang biru candlestick buy, dan aku tukar warna lagi. Contoh sini candlestick bearish, dan aku tanda lagi candlestick bullish. Okey, contoh dia membuat satu candlestick ataupun candlestick 3 macam dia, itu membuat satu macam dia mengepit candlestick yang bearish, bermaksud kita boleh terus buy selepas candlestick sini close. Okey, selepas mungkin di area sini kita boleh buy terus, ataupun kita tunggu dia retrace di area sini, ataupun boleh juga di area sini. Kita akan mendapat lebih lagi profit jika kita buy di area sini. Tetapi bagaimana kita nak tahu dia retrace, mungkin sedikit susah. Jadi biasa aku akan masuk dahulu di area sini, aku akan layer lagi. Kalau dia turun di area sini, aku akan layer lagi, dan aku akan layer lagi, dan kalau dia turun lagi, aku akan layer lagi. Okey, contoh tu untuk buy. Tetapi jika candlestick yang dia membuat retrace, contoh dia membuat retrace, di sini, dia membuat retrace sehingga sini, dan dia telah close di sini. Okey, kalau korang tengok dia dah close di sini, dan dia telah melebihi sini, bermaksud candlestick ataupun setup ni tak boleh. Setup ni dah tak valid untuk kita buy. Okey, untuk kita sell pula, bagaimana untuk kita sell? Sell juga sama. Okey, ni contoh candlestick sell. Ni ataupun ni bearish, ini bullish, dan ini bearish. Sama juga step dia. Dia telah membuat satu macam dia mengepit candlestick bullish. Jadi kita boleh sell selepas candlestick ini close. Okey, kita boleh sell di area sini pun boleh terus sell, ataupun tunggu dia retrace lagi, ataupun kita terus layer lagi dan layer lagi. Tetapi jika dia close di atas, contoh dia telah membuat sini dan dia telah close di sini, dia telah close melebihi sini, bermaksud dia dah tak valid untuk kita sell.
Okey, tu satu setup yang satu jenis setup, pattern setup yang biasa aku akan masuk. Okey, kalau satu setup lagi, dia membuat seperti ini. Contoh ni ada satu candlestick kecil. Okey, sekejap. Dia telah buat satu candlestick kecil. Kadang dia keluar candlestick hijau, itu bearish. Dia membuat candlestick kecil saja, seperti tak ada arah tujuan untuk dia pergi, sama ada nak buy ataupun nak sell. Kadang dia keluar lagi seperti ini, dan biasa dia akan keluar, contoh dia akan keluar satu candlestick bearish, iaitu melebihi. Dia dah close candlestick, bermasuk candlestick ni dia dah close, dan dia telah membuat direction dari sebelum candlestick, iaitu candlestick yang 4 ini, sebelum dia tu kecil-kecil tu, kalau kita tengok seperti tiada arah untuk membuat setup ataupun tiada arah untuk pergi, dan satu candlestick telah membuat satu direction, iaitu candlestick ini dia telah membuat direction. Kita boleh terus buy di selepas candlestick yang bullish tadi close. Okey, sama juga seperti kalau kita nak sell. Contoh aku lukis balik. Contoh dia ada membuat satu kecil seperti ini, membuat candlestick bullish pula. Okey, contoh yang aku lukis. Nanti aku tunjukkan contoh yang biasa ada dalam setup, dan dia telah membuat satu candlestick seperti ini. Okey, kalau korang tengok di sini, dia telah membuat satu candlestick kecil-kecil tadi, dan dia telah merangkumi, itu membuat engulfing dengan orang panggil apa ni, menitup ataupun merangkumi candlestick yang sebelumnya, iaitu candlestick yang sini. Okey, kalau itu kita boleh target untuk sell. Okey, kalau kita tengok lagi, aku tunjuk contoh ya. Kita buka di H4 biasa setup ada, ataupun H1. Okey, kalau korang tengok di sini, yang aku cakap dia satu pattern yang aku cakap tadi, iaitu membuat engulfing. Korang tengok di sini. Okey, ni dia kecil-kecil, dan dia telah membuat satu engulfing di sini. Itu merah tu dia telah merangkumi, ini telah merangkumi candlestick yang sebelumnya. Jadi dia akan terus terjun, ataupun dia telah membuat retrace. Satu candlestick tadi dia telah membuat retrace dan telah membuat satu penerjunan ke bawah. Okey, ni untuk sell. Seperti juga untuk buy. Kalau kita tengok juga candlestick buy juga pun boleh. Di sini pun boleh tengok juga. Okey, kalau korang tengok sini pun ada juga ni candlestick, dia membuat satu seperti candlestick tiada arah tujuan, price tidak menunjukkan arah untuk pergi sell atau buy, atau nak naik ataupun nak turun. Dan satu dia telah membuat iaitu candlestick bullish di sini, tetapi dia telah tetapi kita tak boleh nak target untuk buy di sini. Sebab apa? Sebab kita pair ni kita hanya target untuk sell saja. Sebab itu aku bagi tahu, kalau ada keluar setup buy di USD JPY ni, kita abaikan sahaja, kerana kemungkinan dia tak akan, ataupun dia graf ni ataupun pair ni dia akan follow time frame yang lebih besar. Okey, sekejap aku tunjuk untuk cara untuk buy. Contoh aku buka GA tadi. Okey, kalau korang tengok di sini ada dua jenis pattern tadi aku tunjuk tadi. Okey, dia membuat satu pattern ni, pattern direction aku panggil.
Satu lagi dia membuat pattern mengepit candlestick bearish. Okey, aku harap korang boleh faham penjelasan video ataupun bagaimana aku membuat profit setiap hari, dan aku tidak masuk menggurui anda. Aku hanya share apa yang aku tahu saja. Dan aku harap dan satu lagi aku nak bagi tahu, target aku untuk setiap kali trade hanya 30 pip saja. Dan biasa aku akan layer sehabis layer. Biasa aku akan main full margin. Sebab itu aku dapat paling sikit pun 100 USD sekali trade. Okey, nasihat aku untuk trade tu, kita perlu kenal pasti dahulu apa setup yang dia keluar. Jangan terus buy atau sell tanpa setup yang kukuh. Okey, biasa kalau sekali aku layer, biasa kalau aku hanya letak modal aku pun tak besar, jadi kalau aku rugi pun aku hanya rugi modal tu. Dan biasa aku akan letak ataupun aku akan terus sell ataupun buy dengan biasa 5 layer ataupun 10 layer. Kadang kalau aku rasa yakin lagi, hampir 30 layer pun pernah aku letak, dan keuntungan aku lebih kurang 300 USD hanya dengan satu pair tu saja. Okey, selepas itu aku harap kalau anda yang korang tak faham lagi apa yang aku bagi tahu ini, boleh komen di bawah. InsyaAllah nanti aku akan balas dan aku akan komen di bawah. Okey, aku harap korang boleh bantu aku juga dengan klik butang subscribe di bawah ni. Dan aku harap korang boleh bantu aku untuk share channel aku ni ke dalam channel-channel forex yang korang ada. Dan satu aku minta untuk subscribe dan like channel aku ni. Okey, terima kasih.